Setiap tahun isu yang sama, 8 ke 20? 8 ke 20? Tuan-tuan, yang bergaduh kita ni sebab apa sebenarnya? Yang bergaduh ni sebenarnya disebabkan oleh, kita katakan, 3 perkara lah. Yang pertama, jahil. Yang kedua, taksub. Dia pegang yang tu, yang lain pada dia sesat lah. Baru dengar, dia tak dengar lagi pun, dia baru dengar, dia tak tanya lagi. Ni pendapat siapa? Kan? Sesat selalu. Yang ketiganya, su'ul adab. Adab tak apa baik. Kan? Dia perongoi. Kata orang boleh. Perongoi kan? Jadi sebenarnya tarawih, perkataan tarawih daripada perkataan tarwihah, rehat, yang mana perkataan ini tidak disebutkan dalam mana-mana hadis yang sahih. Perkataan tarawih itu tidak disebutkan dalam mana-mana hadis yang sahih. Dia adalah satu istilah yang datang kemudian. Ada hadis riwayat daripada Aisyah menyebut perkataan tarawih, tapi dia datang kemudian daripada Nabi sebut secara umum, man qama ramadhana, sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan. Maknanya tarawih itu sebenarnya adalah qiyam Ramadan, qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Cuma bulan puasa ini diistimewa sikit kerana di zaman Nabi itu, Nabi salat secara berjamaah selama 3 malam. Malam yang keempat Nabi tak keluar kerana Nabi bimbang benda tu akan difardukan. Kemudian bila masuk zaman Abu Bakar teruskan seperti mana yang Nabi tinggalkan. Abu Bakar tak ubah, kerana Abu Bakar ni dia merintah tak lama, 2 tahun setengah. Jadi dia sibuk pula dengan perang golongan-golongan yang murtad apa semua tu. Jadi dia tak berkesempatan nak ubah, sehingga masuk zaman Umar tengok, Umar ubah. Umar lantik Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Lepas tu Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhi, alangkah cantiknya bid'ah ini. Bukan bid'ah dari segi lughah, dari segi syarak, tetapi bid'ah dari segi bahasa, kerana benda tu benda baru berlaku di zaman Umar, tetapi ada asasnya di zaman Nabi. Baik. Orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, bagaimana salat Nabi pada malam hari di bulan Ramadan? Abu Salamah bin Abdul Rahman bertanya Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatun Nabi fi Ramadan? Bagaimana Nabi bersalat pada bulan Ramadan di waktu malam selepas pada Isya? Aisyah kata, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin, ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. Aisyah kata Nabi tidak pernah salat melebihi. Ada sebab, boleh maksud tidak pernah, boleh difahami jarang-jarang, kerana ada riwayat Aisyah lain saya akan sebut kemudian. Aisyah kata Nabi tidak salat pada bulan Ramadan dan selain daripada Ramadan melebihi 11 rakaat. Melebihi 11 rakaat, dia salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjang dan kualitinya, kualitinya dan panjangnya. Kemudian dia salat lagi 4, jangan kamu tanya panjang dan kualitinya. Kemudian dia salat 3. Maka para ulama mengatakan yang 4 dan 4 itu adalah tarawih, yang 3 itu adalah witir. Baik. Maka difahami di sini Nabi salat tarawih ni 8. Tapi Aisyah kata Nabi salat Ramadan ke tak Ramadan ke, dia tak lebih daripada 11. Maknanya 8 rakaat kemudian 3 witir. 8-3. Sebab tu kita katakan sebenarnya tarawih dengan qiyamul lail tak ada beza. Sebab tu jangan terkejut kalau ada orang kata kat kita, lepas haji habis Ramadan jom kita salat tarawih. Dia kata gila. Apa ni, lepas pada Ramadan ni dah tak ada dah. Sebenarnya sama. Qiyamul lail dengan tarawih ni hukumnya sama. Dia qiyamul lail menghidupkan malam, iaitu salat pada waktu malam selepas daripada Isya. Kerana Aisyah tidak bezakan salat Nabi Ramadan dengan luar Ramadan. Ia sama. Cumanya beza Ramadan ini dibuat di dalam masjid secara berjamaah. Majoriti ulama mengatakan mustahab secara berjamaah kerana itu dilakukan oleh Nabi. Cuma Imam Malik
dan juga beberapa ulama yang lain kata lebih afdal untuk solat bersendiri, kerana Nabi biasanya solat bersendiri. Tetapi saya lebih suka kepada pendapat Syekh Uthaymin yang mengatakan kita buat dua-dua kan. Kita buat di rumah pun kita buat sikit, di masjid pun kita buat sikit. Kita salat dengan imam, kemudian kalau ada kekuatan kita sambung di rumah, supaya dua-dua sunnah tu kita hidupkan. Baik, maknanya orang yang kata 8 ni ada asas tak tuan-tuan? Ada asas, ada hadis yang kata demikian. Habis tu ada tak riwayat yang lain? Ada riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas yang kata 13, Nabi solat 13. Aisyah sendiri kata Nabi solat 13. Cuma orang yang pertahankan 8 ni, yang kata sebelah tu 8 qiyamul lail dan 3 witir itu, dia kata yang 13 riwayat Aisyah tu bukan 13 tu 3 apa ni witir dan qiyam semata, kerana 2 yang tambahan tu sebenarnya ba'diyah isyak. Dia kata ba'diyah isyak 2 rakaat, maka dia jadilah 13, dia katakan. Jadi maknanya 8 tu ada asas. Riwayat Ali dengan sanad yang jayyid mengatakan 16. Baik, riwayat daripada Umar kata 20. Bila orang tanya, saya kata 20 tu riwayat Umar. Ada yang tak setuju, dia kata riwayat Umar tu sebenarnya dhaif kerana sanad dia terputus. Tapi sebenarnya riwayat Umar ni ada banyak. Yang riwayat yang sahih dalam Muwatta, As-Sa'ib ibn Yazid meriwayatkan daripada Umar salat 23, maknanya 20 qiyam, 3 witir. Jadi ada asas lah orang yang buat 20 ni. Dan mazhab Syafi'i juga mengatakan 20 dengan 20. Imam Malik kata, dalam riwayat Imam Malik, riwayat pertama daripada dia, pendapat pertama pada dia kata 20. Pendapat yang kedua dalam mazhab Malik juga daripada Imam Malik riwayatkan kata 36. Mana datang 16 tu? Kerana zaman Imam Malik, orang di Mekah salat tarawih 20 rakaat, 3 witir. Setiap kali 4 rakaat, dia orang salat 2, salat 2, dia orang akan rehat. 20 rakaat dia orang akan rehat, dan waktu rehat tu dia akan gunakan untuk tawaf sunat. Untuk tawaf sunat. Jadi bila masuk zaman Imam Malik duduk dekat Madinah, yang mana dia tak ada Kaabah. Dia nak sama dengan orang Mekah. Kalau boleh biar habis sama, jangan orang Madinah habis kemudian. Jadi waktu rehat tu dia tambah lagi 4. Orang Mekah tawaf, dia tambah lagi 4. Ganti tawaf orang Mekah, jadi kami orang Madinah tambah lagi 4. Jadi ada 4 kali rehat dalam tarawih ni. Kerana 4 kali rehat, dia 4 rakaat, 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat, jadi ada 4 kali rehat. Jadi 4 kali 4 16. Jadi 16 campur 20 jadi 36. Sebab tu pendapat Imam Malik 36. Jadi kita sebagai orang yang maknanya orang awam ni, dia jadi penin. Mana satu ni? 20 ke 8 ke 36? Sebenarnya mudah aja. Sebab qiyamul lail ni Nabi tak letak had. Nabi kata salatul lail mathna mathna. Fa in khifta subh fa autir bi wahidah. Salat apa ni, riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar. Salat malam ni 2 rakaat 2 rakaat. Tapi Nabi tak letak had. Selagi kamu larat salat, selagi larat. Tapi bila kamu takut subuh akan masuk sehingga tidak sempat untuk kamu qiyam, maka hendaklah kamu witir 1 rakaat, tutup sebagai penutup. Maka kita katakan begini, saya katakan begini, bagi orang yang nak buat 8, silakan. Bagi orang yang nak buat 20, silakan. Bagi yang nak buat 36, ada ke? 20 tu pun kata penat dah Ustaz. Dia baca 20 tu express, kan? Terus rukuk, merukuk tadi tu. Imam pun suka merukuk. Orang tak habis baca Fatihah lagi dia dah rukuk, kan? Jadi maknanya laju. 20 rakaat laju tak kena juga. Dia kena ada tadabbur ayah. Biar qiyam tu lama sikit. Kerana Nabi solat 8 rakaat habis dekat-dekat nak subuh, qubail fajar. Dekat-dekat nak subuh habis. Jadi bila masuk zaman Umar, orang tak larat nak diri lama. Nak diri lama tu tak larat. Jadi Umar, ini yang disebut oleh Abdul Walid Al-Baji, seorang ulama mazhab Maliki, dia kata zaman Umar orang dah tak larat nak diri lama. Kerana sebahagian mereka ada yang terlibat dalam jihad, ada yang terlibat dalam perang. Jadi dia orang penat nak berdiri lama. So Umar dia kurangkan tempoh berdiri, dia banyakkan rakaat supaya habis dekat-dekat nak subuh juga. Habis dekat-dekat nak subuh juga, tapi rakaat itu dibanyakkan supaya waktu berdiri itu dikurangkan. Macam kita lah tak larat gaut.
Imam baca satu muka pun komplain kaut. Jadi zaman itu pun begitu juga. Umar banyakkan rakaat. Zaman Imam Malik kata 36 supaya dapat habis sama dengan orang Mekah. Jadi saya katakan Nabi tidak letak had. Siapa yang boleh buat 8 dengan kualiti yang baik silakan, siapa yang nak buat 20 silakan, siapa nak buat 36 silakan. Yang tak bolehnya tu maki orang, sesatkan orang tanpa sebab. Yang tu haram. Kita duk bergaduh nak pertahan 8, nak pertahan 20, nak pertahan 36. Benda ni sunat belaka. Tapi kita maki orang, yang tu haram. Sanggup buat benda haram kerana nak pertahankan pendapat yang sunat tadi tu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai pencerahan untuk isu ini. Wallahu ta'ala alam.